Assalamualaikum kepada semua pembaca FS. Ini adalah second story dari aku. Yang dah baca Misteri Dusun Durian tu mesti dah tahu yang aku ni boleh nampak alam lain. Kali ni aku nak cerita masa aku sekolah rendah dulu. Sebenarnya sekolah aku ni agak pedalaman. Kalau yang tak pernah pergi memang takkan tahu sekolah aku ni. Yang aku dengar, dulu-dulu tapak sekolah aku ni hutan. Pas tu, masa nak bina sekolah aku ni, banyaklah juga dugaannya. Dan pernah terbengkalai 6 bulan. Masa aku sekolah kat situ, tak payah cakap apa benda aku tak nampak. Semua benda aku nampak masa tu. Dalam kelas lah, kat tandas lah, kat kantin lah. Tapi, cerita yang aku nak cerita ni berlaku masa aku darjat 6. Biasanya, kalau tahun periksa, mesti cikgu buat kelas tambahan kan? Tak cukup kelas tambahan Jumaat, Sabtu pula buat kelas malam. Kelas malam masa tu tak diwajibkan pun, hanya untuk yang nak join je. Aku ni dulu kira top student jugalah. First tu, aku minta dengan ayah aku. Aku nak join kelas malam. Ayah aku memang tak bagi. Yalah, pergi sekolah siang-siang pun dah nampak macam-macam. Malam apatah lagi kan. So, dah nampak aku ni try hard sangat nak join kelas malam tu. Dia pun izinkan. Tapi pergi duduk belajar dalam kelas je. Tempat lain tak boleh jejak. Nak tak nak, aku pun pasrah lah. Walaupun aku ni kaki tandas. Minggu pertama ni okey lagi. Tapi minggu kedua tu cikgu sains kita orang rancang nak buat eksperimen. Kalau nak buat eksperimen, memang sah-sah kena buat dekat makmal. Makmal tu terletak dekat bangunan yang baru siap. Kira baru lagi lah. Di tepi bangunan tu semak samun. Dan makmal sains terletak dekat tingkat 3. Bangunan tu ada 4 tingkat semuanya. Cuma dekat tingkat 4 tu tak decide lagi nak buat apa. Cuma ada bilik muzik, 3 kelas, 1 tandas. Ketiga-tiga kelas tu memang tak guna lagi. Sebab masa tu kerusi dengan meja belum sampai lagi. Jadi kosong lah. Masa aku naik tangga tu, kawan aku Suni memang pimpin aku rapat-rapat. Sebab takut aku ternampak benda tu. Nak dijadikan cerita, masa tu kita orang nak buat eksperimen pasal pertumbuhan biji kacang hijau. Disebabkan tu bangunan baru, sumber air masih tak disediakan lagi. Jadi kita orang kena basahkan kapas dekat tandas bangunan sebelah. Dalam kumpulan aku ada 4 orang. Dah semua penakut, akulah yang kena ambil air. Yang si Suni terpaksalah ikut sebab Aceh nak jaga akulah kononnya. Kumpulan ada 6 orang. So, wakil 2 orang. Satu kumpulan jadi 12 orang. Semua turun pergi ambil air. Cikgu suruh kita orang pergi ramai-ramai. Sebab takut jadi apa-apa, senang. Masa turun tu, ada classmate lelaki aku, Aizal. Ni yang mulut tak ada insuran. Boleh pula cakap kat aku, Ira, kalau kau nampak benda tu, tegurlah. Mana tahu kot-kotnya nak kawan dengan kau. Aku pun, apa lagi? Terus marah kat dia, sambil ketuk-ketuk kepala dia. Masa aku duk ketuk kepala dia tu, aku dah pelik. Kenapa rambut dia lurus semacam? Setahu aku, rambut dia ni terpacak. Aku pun macam, sudah. Aku cakap dekat Su. Dia pun kata buat tak tahu je. Sesampai dekat tingkat bawah sekali, kita orang kena kira biar cukup 12 orang. Kot-kot ada cicir kah? Masa aku duk kira tu, aku nampak ada orang belakang si Aizal tu. Pengiraan aku berhenti sekejap. Aku bukan apa, cuma nak pastikan tu orang kata. Aku cuba tengok dari sisi lain. Tetap tak nampak muka dia. Aku pun buat andaian sendiri. Memang sah benda tu bukan orang. Tandas sekolah aku ni, dia depan belakang. Kat depan tandas perempuan, kat belakang tandas lelaki. Masa masuk tandas tu, satu pintu tertutup. Kita orang tak syak apa-apa pun. Mungkin tertutup dengan baldi. Masa tu aku duk cari juga.
takut-takut benda tu ada lagi. Aku tengok dalam cermin depan sinki, tak ada. Atas shilling pun tak ada. Dalam kubikel pun tak ada. Aku pun dah sedap hatilah masa tu. Lepas siap ambil air, semua kumpul depan tandas perempuan. Aku pun perasan yang si Aizal ni tak ada. Aku pun tanyalah BFF dia. Syafiq, Aizal mana? Syafiq pun kata, dia cakap dengan aku, dia naik dulu sebab malas nak tunggu. Kita orang 11 orang ni naiklah pi Makmal. Masa naik tangga tu, aku fikir satu je. Senakal-nakal Aizal tu, dia tak pernah tinggal si Syafiq ni. Sampai kat Makmal tu, cikgu pun suruh kita orang start buat eksperimen tu. Tiba-tiba ada bunyi kerusi jatuh ke tingkat atas. Kita orang memang pelik. Masa tu, semua duk kalut nak keluar. Tengah duk kalut-kalut tu, Syafiq pun datang kat aku. Dia tanya kat aku, ada nampak tak Aizal? Aku pun tanya dia balik. Bukan tadi kau kata dia naik dulu? Masa tu, cikgu sains aku ni tiba-tiba marah kat seseorang. Aizal, masuklah. Kau buat apa kat luar tu? Aku pun automatik tengok dekat pintu. Tapi aku nampak tu bukan Aizal. Pakaian serba putih, rambut panjang, kusut masai. Tengah aku terpaku kat situ, cikgu aku sekali lagi cakap, masuklah cepat, orang dah start dah ni. Aku pun, sudah. Cikgu tersebut nama siapa-siapa. Benda tu mesti ingat, cikgu ajak dia. Aku terus lari dekat pintu depan. Aku tutup kunci atas bawah. Syafiq tutup pintu belakang. Masa tu, lampu dalam Makmal dah berkelip-kelip. Cikgu aku pun macam dah tahu, itu bukan Aizal. Dia terus suruh kita orang kemas barang-barang. Tapi persoalannya, kita orang nak keluar ikut mana? Benda tu ada kat luar. Lepas tu, aku suruh cikgu tu call Pak Gad. Masa tu, jam dah pukul 10 malam. Sepatutnya kita orang dah balik dah. Aku fikir punya fikir, takkan nak tidur kat sini kot. Aku cakap dekat cikgu, biar aku pergi cek lain. Sebab aku dah biasa dengan benda ni. Dan aku ni tak adalah lemah semangat. Cikgu mula-mula tak kasih juga. Aku pun kata kat cikgu aku, tak apa, mungkin ayah aku dah sampai. Kalau jadi apa-apa pun dekat aku, ayah aku ada. Ayah aku ni dia tahu alam lain ni. Dia boleh berubat orang sikit-sikit. Aku buka pintu, angin kuat menerpa muka aku. Aku pun cakap elok-elok. Aku kata, aku datang sini nak belajar. Tak ada niat langsung nak kacau kau. Kau tak kacau aku pun tak akan kacau kau. Kalau kau tak nak aku kacau kau pergilah jauh-jauh. Benda tu terus hilang. Aku cakap ke cikgu aku, tunggu dalam tu. Biar aku panggil ayah aku. Jangan bagi seorang pun keluar. Aku terus lari keluar pagar, cari ayah aku. Aku cakap kawan aku hilang. Ayah aku terus ikut aku. Sampai kat situ, ayah aku arah semua keluar, duduk luar sekolah termasuk aku. Aku risau nak tinggal ayah aku seorang untuk cari Aizal. Tapi dia kata, tak apa, dia boleh uruskan. Dalam sejam lepas tu, ayah aku pun keluar, sekali dengan Aizal. Ayah aku cakap, Aizal tersesat dekat tingkat 4, dalam bilik musik. Bilik musik tu memang selalu kita orang kena kacau, even siang. Pernah ada kelas yang terkurung dalam tu, sampai kena panggil ustaz uruskan. Kadang-kadang, masa tengah belajar, bunyi alat musik dari situ. Kalau kira, memang tak logik kot, boleh dengar sampai bawah. Lepas kejadian malam tu, cikgu memang tak masuk dah dalam makmal masa kelas malam. Seminggu Aizal tak sekolah. Aku pergi rumah, barulah tahu sebenarnya dia bukan naik sorang-sorang, tapi sekali dengan classmate lain. Dia ikut dorang sampai tingkat 4. Lepas tu dia tanya classmate tu, nak pergi mana? Makmal kan kat bawah. Tapi tak ada yang menjawab. Masa tu dia dah tahu tu bukan kita orang. Dia cari tangga nak turun, tapi tak jumpa. Sebab itulah dia hilang. Kalau nak cerita pengalaman aku kat sekolah rendah dengan sekolah menengah, memang tak terkira. Memang banyak pengalaman aku. InsyaAllah, kalau ada masa,
nanti aku share lagi. Sekian.